Baik, selamat datang kembali ke sesi tutorial. Okey, ini adalah sambungan kepada sesi tutorial yang pertama tadi, iaitu penyelesaian masalah melibatkan kembangan, okey, kembangan pecahan algebra. Baik, perhatikan, ini adalah hasil perbincangan kita dalam kelas yang lepas. Maka apa yang cikgu belum tulis ini adalah apa yang cikgu belum bincangkan. Maka inilah yang kita akan bincangkan dalam kelas tutorial pada hari ini. Lihat nombor 4. Pemudahkan setiap yang berikut. Okey, tengok kepada B. 4P tambah 7 dalam kurungan. P tambah 2Q dalam kurungan. Tolak 2P tambah 3Q. Okey, jadi penyelesaian kepada masalah ini ialah seperti biasa, tengok. Ini adalah kurungan yang pertama. Ini adalah kurungan yang kedua. Okey, berhampiran kan? Maka kita lihat berapa sebutan yang berada di dalam kurungan yang kedua. Okey, ada dua kan? P dan positif 2Q. Maka kita darabkan dengan sebutan yang pertama. P darab 4P adalah 4P kuasa 2. Okey, positif 2Q darab 4P. 4 darab 2, 8. Okey, P darab Q, PQ. Okey, positif darab positif, positif. Alright? Okey, seterusnya, untuk kurungan, kedua-dua sebutan dalam kurungan ini darab dengan sebutan yang kedua dalam kurungan yang pertama. Okey, semua darab ni. Okey, P darab positif 7, positif 7P. Okey, positif 2Q darab 7, positif 7 darab 2, 14Q. Okey, jadi selesai bahagian itu. Seterusnya adalah yang belakang ini. Kita tak ada buat apa-apa, maka kita salin saja. Tolak 2P tambah 3Q. Alright? Sekarang kita sebut 4P kuasa 2 tambah 8PQ tambah 7P tambah 14Q tolak 2P tambah 3Q. Okey, perhatikan, ada ke tidak sebutan yang sama. Okey, ini ada P kan? Okey, jadi ada P, di sini juga ada 2P. Okey, jadi P ni 7P ni ambil sekali dengan simbol dia. Positif 7P. Yang ini 2P. Ambil sekali dengan simbol dia. Negatif 2P. Alright. Okay, sekarang 7P tolak 2P, 5P. Positif 5P. Betul? Selesai. Okay, seterusnya. Ada lagi tak kita dengar yang sama? Okay. Ini adalah Q. 14Q. Ini adalah 3Q. Betul? Jadi 14Q ni positif 14Q, yang ini positif 3Q. Jadi kita buat 14Q tambah 3Q adalah positif 17Q. Alright, betul? Jadi seterusnya yang ini kita tidak buat apa-apa, maka salin saja 4P kuasa 2 tambah 8PQ. Jadi jawapannya tambah 5P tambah 17Q. Mudah kan? Alright, seterusnya kita tengok soalan C. Soalan C ada dua kurungan yang berhampiran. Sekali lagi, tengok kurungan yang kedua, siapa di dalamnya? 3X dan negatif Y. Okey, kedua-dua ini mesti didarab dengan sebutan yang pertama. 3X darab 2X. 3 darab 2, 6. X darab X, X kuasa 2. Okey, seterusnya yang ini negatif Y darab 2X adalah negatif 2XY. Okey, jadi selesai untuk sebutan yang pertama. Sekarang, kedua-dua ini didarab dengan sebutan yang kedua dalam kurungan yang pertama. Maka 3X darab positif 5Y adalah positif darab positif, positif 5 darab 3, 15, X darab Y, XY. Okey, seterusnya negatif Y
darab dengan positif 5Y. Negatif darab positif, negatif 5 Y darab Y kuasa 2. Maka selesai dua kurungan yang di depan itu. Okey. Seterusnya, cikgu akan fokus kepada penyelesaian yang ini. Yang ini tinggal negatif 2X dalam kurungan Y tolak 2X. Betul tak? Okey, ingat. Ini adalah dua sebutan yang ada dalam kurungan. Dia dikendaki untuk didarab dengan negatif 2X. Okey? Jadi, negatif 2. Sebab negatif darab positif, negatif 2 darab 1, 2. X darab Y, XY. Okey, mudah kan? Seterusnya, sebutan yang kedua, darab juga dengan yang di luar itu. Negatif 2 darab negatif 2, positif 4. Okey, X darab X kuasa 2. Okey, maka selesai. Okey, seterusnya kita kena sebut 6X kuasa 2 tolak 2XY tambah 15XY tolak 5Y kuasa 2 tolak 2XY tambah 4X kuasa 2. Dengar, anda ada dengar XY berulang-ulang kali, betul? Jadi, XY yang pertama adalah negatif 2XY. Okay. XY yang kedua adalah positif 15XY. XY yang ketiga adalah negatif 2XY. Betul? Maka XY adalah XY lah yang ini. Nombornya negatif 2 tambah 15. Tolak lagi dengan 2. Negatif 2 tambah 15 tolak 2. Kalau tidak mahir, okey, boleh guna kalkulator. Okey. Jadi untuk yang ini adalah dia bagi jawapan 11. Kalau dia bagi jawapan 11 itu anak-anak, itu bermaksud positif lah. Positif 11 XY. Okey. Okey. Yang bakinya itu kita tengok semula. 6X kuasa 2 tolak 5Y kuasa 2 tambah 4X kuasa 2. Ada tak persamaan di situ? Ya, ada kan? Iaitu X kuasa 2 dan X kuasa 2. Yang pertama ini adalah 6X kuasa 2. Yang ini adalah positif 4X kuasa 2. Jadi anak-anak kena tulis X kuasa 2. Okey, selepas itu nombornya 6 tambah 4, 10. Betul? Okey. Seterusnya yang tinggal adalah negatif 5Y kuasa 2. Okey, yang itu tidak ada kawan. Jadi kalau tidak ada kawan, kita salin saja. Okey? Okey, selesai. Begitulah. Okey, dalam penyelesaian latihan ini, anak-anak dikendaki untuk bersabar dan buat secara perlahan-lahan. Okey. Okey, maaf ada gangguan sedikit. Okey. Seterusnya, untuk penyelesaian masalah nombor 5, A ini kita dah bincang bersama-sama. B ini juga kita dah bincang bersama-sama. Maka yang belum dibincang adalah C. Okey, C. Luas bagi kawasan yang berlorek. Bagi L, luas bagi kawasan berlorek ialah L cm persegi. Jadi, mereka nak kita nyatakan luas kawasan berlorek. Okey, kenapa ni? Okey, luas kawasan berlorek. Cikgu dah kongsikan dalam kelas yang lepas untuk formula bagi luas trapezium adalah 1/2 darab hasil tambah 2 sisi yang selari darab dengan tinggi. Dan formula untuk luas segitiga adalah 1/2 darab T darab tapak darab tinggi. Okay, ini cikgu dah terangkan, cikgu dah kongsikan. Jadi kita sekarang masukkan sahaja nilai. Perhatikan anak-anak. Yang besar ini adalah bentuk trapezium, betul tak? Jadi bagaimana kita nak cari luas kawasan yang berlorek? Luas seluruh raja tolak luas kawasan yang tidak berlorek. Maka seluruh raja ini adalah trapezium. Okey.
Maka kita masukkan formula di sini. 1/2 darab hasil tambah dua sisi selari adalah ini. 2 ini. Jadi ini adalah hasil tambah. Jadi yang di atas adalah X tambah 3 tambah ini atas tambah yang di bawah 3X tambah 1. Okey. Itu kedua-dua ini ditambah. Lepas tu darab dengan tinggi. Okey, ini adalah tinggi trapezium. Jadi kita akan darab dengan X tambah 2. Okey. Boleh? Sekarang kita selesaikan dahulu. Ada gangguan dekat bawah ni. Okey, macam mana ni? Okey, tak apalah. Boleh tulis kat situ saja kan? Okey, 1/2. Nampak tak? Dah tak nampak cikgu guna pen warna lain. Okey, 1/2. Maksudnya nampak kan? 1/2. Okey, dalam ini kena tambah. Jadi X tambah 3 tambah 3X tambah 1. Sebab dia tambah saja. Jadi kita boleh selesaikan begini. Yang itu darab, cikgu tulis semula X tambah 2. Okey. Jadi X tambah 3X adalah 4X. Tambah 3 tambah 1 adalah tambah 4. Okey. Yang ini kan ada darab 1/2 dekat sini. Maka kita permudahkan yang ini. Okey, ini mesti dibahagi ataupun semua ini mesti didarab dengan 1/2. Okey, tak apa ni 4X darab 1/2 adalah 2X. Yang ini positif 4 darab dengan 1/2 adalah tambah 2, positif 2. Okey. Jadi seterusnya baru kita darabkan dengan X tambah 2. Kenapa kita buat tambah dulu? Sebab yang ini dalam kurungan. Ingat tak? Kena selesaikan yang dalam kurungan dulu. Okey, jadi ini adalah 2X tambah X. Yang ini darab lagi dengan X tambah 2. Darab itu adalah maksudnya dia berdekatan beginilah. Okey, ingat. Apakah unsur yang terdapat dalam kurungan sebutan yang berada dalam kurungan yang kedua? X. Kurungan yang kedua tambah 2. Tak boleh juga pakai hitam. Okey, kita pakai merah. Okey, jadi kita perlu darab kepada yang pertama kan? Okey, 2X darab X, 2X kuasa 2. Okey, positif 2 darab 2X positif 2 darab 2 4, jadi tinggal X. Okey, seterusnya darab dengan sebutan yang kedua. Okey, sebutan yang kedua. X darab positif 2 positif 2X positif 2 darab positif 2 positif 4. Okey, sekarang sebut 2X kuasa 2 tambah 4X tambah 2X tambah 4. Jadi ada perulangan di situ. Apa dia? 4X tambah 2X. Jadi jawapannya adalah 2X kuasa 2 tambah 6X tambah 4. Okey, ini baru luas seluruh rajah. Okey, sekarang kita kena cari luas bagi segitiga ini pula. Ini kawasan tidak berlorek kan? Jadi luas untuk kawasan tidak berlorek adalah 1/2 darab tapak. Okey, tapaknya dekat sini menurut teorem Pythagoras, bila di sini adalah 5, di sini adalah 12, di sini 13. Okey, jadi yang ini 12 12. Luas tengah darab 12 darab tinggi 5. Okey, jadi permudahkan. Ini adalah 6 darab 5 adalah 30. Okey. Jadi
Luas seluruh raja kita dah dapat. Luas kawasan tidak berlorek kita dah dapat. Bagaimana nak mencari luas kawasan yang berlorek? Jadi luas kawasan. Jadi luas kawasan berlorek ialah yang ini, 2x kuasa 2 tambah 6x tambah 4 ditolak dengan 30. Selesaikanlah dekat sini sebab ada tambah 4, ada tolak 30 kan. Jadi 2x kuasa 2 tambah 6x tolak 26. Ini adalah jawapannya dalam sentimeter persegi. Alright? Okay. Baik, untuk soalan nombor 6, untuk soalan D, diberi isi padu kuboid adalah V cm persegi. Okey. Jadi dia kata kita kena beri isi padu bagi kuboid inilah. Ruangan memang kecil lah. Macam mana cikgu nak tulis? Okeylah, tak apa. Kat sini panjang dia, isi padu kuboid adalah panjang dan lebar dan tinggi kan? Jadi panjang dia ialah X tolak 2. Darab dengan lebar dia 2X tambah 3. Darab dengan tinggi dia 8. Okey. Jadi kita darab saja. Darab 2 ini sajalah. Darab 2 ini dulu. Darab 2 ini dulu. Anak-anak kena guna formula macam inilah. Sebutan kurungan yang kedua. Ada 2 sebutan kan? Darab dengan X. Sebutan yang pertama. Okey, 2x darab x, 2x kuasa 2. Positif 3 darab x, positif 3x. Seterusnya, okey, 2 darab negatif 2. Negatif 2 darab 2, 4x. Okey, positif 3 darab negatif 2, negatif 6. Okey, selesai. Yang ini, jadi ini semua kena darab dengan 8. Tak nampak dah. Semua kena darab dengan 8. Baik, kita boleh selesaikan ni dululah. Tambah 3x tolak 4x. Jadi negatif x kan? Yang ini adalah 2x kuasa 2 tolak x tolak 6. Ini darab dengan 8. Cikgu letak 8 di depan sama. Semua ini darab dengan 8. Jadi 8 darab 2, 16. Kuasa 2. 8 darab dengan 1, 8. Jadi x. Okey, 8 darab dengan negatif 6, negatif 48. Okey, jadi ini adalah jawapan dia di dalam sentimeter padu. Okey, sentimeter kuasa 3. Anak-anak kena tulis lah, cikgu tak cukup ruang. Alright. Semoga sesi kali ini walaupun ruangan sangat sempit, okey, harap membantu anak-anak sekalian. Bye.